Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 20 November dan beberapa hari lagi akan dilangsungkan konsert Coldplay di Kuala Lumpur. Dan kumpulan Coldplay ini bukan sekadar kumpulan penyanyi, tetapi ia juga dikaitkan dengan pelangi ataupun rainbow, ya. Maka pagi tadi dalam rangka saya bersiap-siap untuk pergi kerja ini, sempat juga tengok-tengok Facebook dan saya nampak ada posting yang melarang orang yang menghadiri konsert Coldplay ini daripada mengambil rukhsah untuk melaksanakan solat secara jamak atau kasar. Katanya lagi, kalau dilaksanakan solat tersebut secara jamak atau kasar, maka solatnya itu tidak sah. Dan ini menimbulkan pelbagai reaksi, ya. Apakah sebabnya? Kerana ia dikira sebagai perjalanan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah apabila melakukan maksiat. Jadi dalam kesempatan ini, saya di kawasan rehat Plazatul berhampiran KLIA. Alah-alah dah sampai awal ni kan, jadi saya kongsi sedikit lah. Jadi konsert Coldplay itu maksiat atau tidak saya letak tepi, itu subjek berasingan. Apa yang saya nak kongsi pada pagi ini ialah hukum mengambil rukhsah apabila melakukan maksiat atau dalam rangka melakukan maksiat. Sebelum itu sedikit pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah. Rukhsah ialah kemudahan hukum agama daripada apa yang asal ataupun azimah. Sebagai contoh, hukum azimah bagi solat ialah 5 kali sehari. Rukhsahnya ialah Zuhur dan Asar kita boleh jamak, Maghrib dan Isyak kita boleh jamak. Demikian juga hukum azimah bagi solat ni, Zuhur, Asar, Isyak ialah 4 rakaat. Rukhsahnya ialah kita boleh memendekkannya, boleh mengkasarkannya menjadi 2 rakaat. Contoh yang lain ialah hukum azimah bagi puasa bulan Ramadan ialah wajib berpuasa. Bagi orang yang bermusafir ada rukhsah untuk berbuka puasa. Jadi itu maksud rukhsah, ya. Baik. Sekarang ini apakah hukum mengambil rukhsah apabila melakukan maksiat atau dalam rangka melakukan maksiat, ya? Dalam mazhab Asy-Syafi'i, demikian juga sebahagian mazhab lain, dilarang ataupun tidak boleh mengambil rukhsah apabila melakukan maksiat atau dalam satu perjalanan untuk melakukan maksiat. Jadi apa yang dikongsikan dalam Facebook tersebut adalah betul kerana kita di Malaysia bermazhab Asy-Syafi'i, lalu penulisnya itu berkongsi pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu dalam isu ini, dalam topik ini sebenarnya ada khilaf. Dan di sana ada para ulama yang berkata boleh mengambil rukhsah sekalipun dalam rangka melakukan maksiat. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijrah, dan mungkin ini juga adalah pandangan mazhab Hanafi. Antaranya ialah Imam Ibnu Hazmin yang wafat tahun 456 Hijrah, tak silap saya. Dan juga ini merupakan pendapat yang dipilih ataupun yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah. Maksud dirajihkan ataupun dipilih ialah setelah mempertimbangkan antara dua pendapat, satu kata boleh, satu kata tak boleh, beliau merajihkan, menguatkan pandangan yang berkata boleh. Baik, kenapakah berlaku khilaf dalam persoalan ini? Sebabnya ialah di sana tidak ada dalil yang spesifik, tidak ada dalil yang qat'i sama ada boleh ataupun tidak boleh mengambil rukhsah ketika melakukan maksiat atau dalam rangka melakukan maksiat. Bagi yang berkata tidak boleh seperti mazhab Asy-Syafi'i, mereka berhujah bahawa rukhsah ini adalah satu hadiah daripada Allah, satu pemberian daripada Allah, satu kemudahan, maka sudah tentu ia digunakan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah atau paling-paling kurang perkara-perkara yang harus dan bukannya perkara maksiat. Okey, dan mereka juga berkata jika dibolehkan mengambil rukhsah, maka ia seolah-olah memudahkan lagi pembuatan maksiat itu, seolah-olah menggalakkan lagi perlakuan maksiat tersebut, ya. Sementara bagi pihak ataupun para ulama yang membolehkannya, mereka berkata musafir satu hal, buat maksiat satu hal. Dia dua perkara berbeza. Orang yang musafir dia
mendapat kemudahan-kemudahan musafir. Bila dia buat maksiat, itu lain kira, dan itu kita kata satu yang berbeza. Jadi mereka membezakannya, ya. Kemudian mereka juga berhujah bahawa andai kata tidak dibolehkan mengambil rukhsah ini, dibimbangi orang yang melakukan maksiat tersebut atau dalam rangka melakukan maksiat tersebut, akhirnya langsung tak solat. Kan? Sebab dia nak jamak tak boleh. Katakanlah saya tak tahu konsert tu pukul berapa, kan? Tapi katakanlah ia melibatkan waktu maghrib. Akhirnya langsung tak solat, kan? Akhirnya menjadi sesuatu yang lebih serius lah, sebab dalam menghadiri konsert yang dikatakan sebagai maksiat, kemudian tak solat pula, jadi lebih serius, ya. Kemudiannya sebab yang ketiga ialah moga-moga dengan perlaksanaan solat, dengan mengambil rukhsah tersebut, mereka menjadi insaf, ya? Dan dengan itu mereka dapat meninggalkan kemaksiatan yang mereka sedang buat atau rancang hendak buat, ya. Jadi moga-moga. Maka antara dua pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat yang kedua, yang ini dibolehkan mengambil rukhsah meskipun dalam rangka berbuat maksiat atau sedang membuat maksiat, ya. Poin penting di sini, bila kita bincang ni, kita bukan nak menggalakkan maksiat. Jangan pula ada orang salah faham, tengok tu menggalakkan maksiat pula. Tak, in the very first place, pada asalnya kita memang tak buat maksiat, tak kisah musafir ke tak musafir ke, tak buat maksiat. Jangan buat maksiat, jangan buat perkara yang dilarang, perkara yang makruh pun kita berusaha untuk meninggalkannya. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, di sana ada orang yang tetap melaksanakan solat, pada waktu yang sama tetap juga terjebak dengan perkara yang maksiat. Maka bagi mereka itu, kita kata moga-moga dengan adanya kemudahan ini, mereka tetap akan melaksanakan solat. Moga-moga dengan solat tersebut dapat menjadi pencegahan. Moga-moga dengan rukhsah kemudahan yang ada akan menyebabkan mereka mengambil iktibar, memikirkan kemudahan pemberian Allah ini, dan dengan itu mereka meninggalkan maksiat tersebut, ya. Jadi itu sedikit perkongsian saya. Maka sekali lagi, sebagai kesimpulan tentang hukum mengambil rukhsah apabila melakukan maksiat ataupun dalam rangka melakukan maksiat, ada khilaf di kalangan para ulama. Pandangan A berkata tak boleh, pandangan B berkata boleh. Jadi saya cenderung kepada pandangan B, bukan untuk menggalakkan maksiat, bukan untuk memudiahkan maksiat, tetapi macam saya kata tadi, dibezakan antara kemudahan rukhsah tu dengan buat maksiat. Kemudahan tu memang kemudahan Allah dah bahagi, maka kita ambil. Maksiat tu satu hal yang berbeza, okey? Dan dibimbangi, kalau kata tak boleh jamak ke, tak boleh kasar ke apa ke, dibimbangi orang tu langsung tak solat. Jadi itu menjadi sesuatu yang lebih serius, lebih berat, ya. Dan moga-moga dengan adanya kemudahan ini, ia menjadi satu keinsafan bagi orang tersebut untuk dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Pun begitu, kita menghormati pandangan yang berkata tidak boleh mengambil rukhsah apabila dalam rangka melakukan maksiat atau sedang melakukan maksiat, ya. Baik, demikian sedikit perkongsian saya, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.